Tingkat ketiga bismillah. Tingkat ketiga bismillah menyampaikan di puncak zikir ismudzat. Tingkat tiga bismillah ni puncaknya, puncak zikir ismudzat Allah Allah. Dikatakan sampai di puncak karena yang lain daripada Allah hilang dari ruang hati, hanya Allah saja yang diingat. Sebab itu zikir ismudzat di peringkat puncak ini dikenali dengan tingkat ghaibah, zikir ghaibah. Ibn Attillah dikata fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'a khudurin ila zikrin ma'a ghaibatin fama dzalika 'ala Allahi bi'azizin. Mudah-mudahan Allah tingkatkan zikir anda daripada zikir khudur kepada zikir ghaibah. Yang bukan itu, meningkatkan bukan itu tidaklah susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya yang lain daripada Allah hilang dari ruang hati, hanya Allah saja yang diingat. Kadang-kadang diistilahkan dengan wukuf qalbi. Wukuf qalbi, wukuf artinya berhenti, qalbi artinya yang dibangsakan kepada hati. Maka wukuf qalbi bermakna berhenti hati dari ingat apa jua kecuali Allah. Kadang-kadang wukuf qalbi, wukuf itu artinya berhenti, qalbi itu hati. Jadi hati kita tidak ingat yang lain, Allah saja. Inilah zikir ghaibah. Inilah bismillah tingkat yang tertinggi, berada di puncak bismillah, Ketika zikir ismudzat berada di tingkat ghaibah tersebut, Allah limpahkan dalam ruang hati waridul wisal. Istilah-istilah ini digunakan oleh Ibnu Ajibah ketika dia menghuraikan kitab hikam, dan kitabnya Iqadul Himam. Waridul wisal atau nur al wisal, Ibnu Attillah menegaskan dengan kata hikmahnya, awrada alaikal warida liyukhrijuka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Allah limpahkan ke dalam ruang hati anda waridul wisal atau nur al wisal untuk mengeluarkan hati anda dari penjara wujud diri, fana, dari penjara wujud diri anda sendiri ke medan luasnya musyahadah anda terhadap berbagai resi Allah. Orang bila sampai ke tingkat ini, tuan-tuan, zikir ghaibah atau tingkat ketiga bismillah ini, orang itu fana. Ketika itu salik fana, difanakan oleh Allah, maka sampailah ia di tingkat ihsan, seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis ini, tuan-tuan, menjelaskan tentang fana dan baqa. Ketika seorang itu sampai tingkat ketiga bismillah, dia akan fana, maka dia akan merasa seperti yang Rasulullah sebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Ini fana. Maka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya anda tidak lagi terasa melihat Allah, anda akan terasa Allah sentiasa memantau diri anda. Ini baqa billah. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahawa bila seorang mengalami seolah-olah melihat Allah, maka orang tersebut menjadi seorang yang arif, sempurna kenal Allah sampai kepada makrifahnya. Tetapi keikhlasan hatinya masih belum sempurna, masih naqis.
semasa salik merasa seolah-olah melihat Allah tersebut salik berada dalam keadaan fana. Itu fana. Sebab itu kita tak pernah terasa seolah-olah melihat Allah kerana tidak difanakan. Tapi ingat ya, fana syaitan. Ini yang selalu. Fana syaitan itu yang kita takut ya. Fanaknya adalah benar kerana memenuhi dua syarat, iaitu sifat madmumah sudah hilang. Bismillah tingkat 2 tadi hilang tingkat apa semua sifat-sifat madmumah Sifat madmumah sudah dihilangkan oleh Allah dan hatinya pun hanya ingat Allah. Ada dua syarat. Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi 297 bukan 292 menegaskan fana ada dua ciri. Ciri pertama sifat madmumah telah lenyap. Ciri kedua hati hanya ingat Allah semata-mata. Pandangan beliau diperkuatkan lagi dengan pandangan Syekh Jirijani. Ada sebut Jirijani, ada Jurjani. Dua-dua tu betul dalam kitabnya At-Ta'rifat, bahawa fana ada dua, fana sifat-sifat jahat dan kedua hanya ingat Allah saja. Hilang apa saja dari luang hati, hanya Allah saja yang diingat. Apa saja hilang, Allah saja diingat. Sama saja tuan-tuan ya. Dari tingkat bismillah ke tingkat billah ya. Kalau kita dah sampai tingkat bismillah ketiga tadi difanakan, kemudian Allah keluarkan kepada baqa' billah ya. Bila sampai baqa' billah itulah billah ya. Dari tingkat bismillah ke tingkat billah. Bila fana berakhir, maka salik tersebut diletakkan oleh Allah dalam baqa' billah. Salik akan terasa dan sedar Allah sentiasa memantau dirinya di mana pun ia berada. Maka orang tersebut menjadi seorang arif yang kamil, sempurna keikhlasan hatinya sebagai hamba Allah. Semasa baqa' billah, pengalaman rohaninya semasa fana kekal dalam keadaan tazakkur. Orang baqa' billah ni dalam keadaan tazakkur. Tazakkur, ingat dan terbayang yang diingat. Tazakkur ini tuan-tuan, konsepnya kita boleh faham dari Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Bahkan hal yang sebenarnya bukanlah seperti sangkaan orang-orang kafir. Apa yang sebenarnya nanti apabila bumi ini bergoncang sekuat-kuatnya, kiamat sudah bermula. Maka datanglah segala kebenaran Tuhan kamu Allah, dan malaikat juga kamu nampak berbaris-baris. Bila bumi ini bergoncang tuan-tuan, segala kebenaran Allah itu dapat dilihat. Orang yang tak pernah mengakui kebenaran Allah pun nampak. Malaikat yang mereka tak percaya pun nampak. Waji'a yauma idzin bi jahannam, neraka pun nampak. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu semua manusia tazakkur, yatadzakkaru, percaya adanya neraka dan nampak neraka. Ini tazakkur. Wa anna lahu dzikra. Apa guna ingat tazakkur pada masa itu? Tak guna. Contohnya ialah pengalaman yang dilalui oleh Nabi Musa ketika Allah tajallikan sebahagian rahsia nur wujudnya sehingga ia menjadi fana. Kemudian Allah keluarkan daripada fana ke tahap baqa' billah yang membolehkan Nabi Musa sentiasa tazakkur seperti yang telah disebut dalam firman-Nya. Ayat ni panjang ya. Ayat ni bismillahirrahmanirrahim.
falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu. Inilah sambungannya ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka apabila Tuhannya Allah mentajallikan ayat wujudnya menerusi bukit Tursina itu, menjadikan bukit Tursina lenyap dan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan, yakni fana. Maka apabila Nabi Musa pulih daripada fananya, dia terus berkata, maha suci engkau ya Allah, subhanaka tubtu ilaika, aku benar-benar menjadi hamba-Mu zahir dan batin, dan aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Jadi Nabi Musa pernah difanakan, dikeluarkan dari mana kepada waqa' billah. Kata-kata Nabi Musa subhanaka tubtu ilaika wa ana awal mu'minin, itulah tazakkur. Itulah tazakkur. Kata-kata ini membayangkan Nabi Musa diletakkan oleh Allah dalam keadaan tazakkur. Macam juga begitu juga ulul albab ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini tazakkur. Sahabat-sahabat Nabi setengahnya memanglah tazakkur ya. Dikurniakan oleh Allah tazakkur. Demikian juga gulungan ulul albab telah difanakan oleh Allah, kemudian dikeluarkan daripada fana, diletakkan dalam baqa' billah. Ketika berada dalam keadaan baqa', gulungan tersebut dikurniakan oleh Allah tazakkur. Kenyataan mengenai gulungan ulul albab tersebut diceritakan oleh Allah dalam ayat 190 hingga 191 surah Al-Imran. Kata-kata mereka terdapat di akhir surah Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Cuba dekatkan dengan kata-kata Nabi Allah Musa alaihissalam. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Cuba kita dekatkan apa yang disebut oleh Nabi Musa dan apa yang disebut oleh ulul albab. Apakah beberapa perkara yang boleh kita simpulkan ya? Maknanya kedua-dua ya, ulul albab difanakan, letakkan dalam baqa' billah. Nabi Musa difanakan, letakkan dalam baqa' billah. Dan inilah ayat yang menceritakan memang berlaku fana dan baqa'. Bukan cerita, bukan istilah yang kosong fana baqa' billah ini bukan kosong. Orang sufi tahu, tapi ulama yang bukan sufi lebih jadi juara. Ini jadi susah ya. Sebab itu Ibnu Khaldun kata, istilah-istilah dalam tasawuf ini orang sufi saja yang boleh menangani. Luar daripada sufi, bukan sufi tidak boleh. Contohnya tuan-tuan, ghaflah maknanya lalai, yaqadah maknanya sedar. Macamlah mudah sangat. Beda lagi kalau seorang itu profesor, Allah ini mudah sangat, ghaflah itu lalai lah, yaqadah itu sedar lah. Tapi ulama tasawuf kata, kalau seorang itu tidak pernah hatinya diubah oleh Allah daripada ghaflah kepada yaqadah, orang itu sekalipun profesor, dia tak akan tahu. Di peringkat baqa' billah yang membolehkan orang tersebut tadzukur ini bermakna berpindahlah salik dari 3 tingkat bismillah ke tingkat billah. Tingkat billah. Di tingkat inilah salik tersebut dikenali dengan salik yang khawasul khawas, yang biasa disebut khawasul khawas. Mana khawasul khawas ni orang pernah difanakan oleh Allah, pernah sampai ke tingkat ihsan. Seperti Nabi sebut, al-ihsan an ta'budallah
ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah orang khawasul khawas.